Man, sampai mana, Man? Lupa. Sampai syiarul umum ke? Sampai ke 82, Doktor. Oh, 82 nah. Ya. Ta'riful khasi wa takhsisi. Kan? Okey. Hari ini kita masuk kepada ta'riful khasi wa takhsisi. Okey. Ta'rif khas dan takhsis. Wal khasu yuqabilul 'ama. Khas ini lawan kepada 'am. Jadi kita dah bincang pasal 'am. Jadi bila kita tengok pada 'am, kita boleh agak dah khas ni nak cerita apa. So kita tengoklah bawah tu dia kata dalam hasyiah ataupun dalam hamish dia kata ay tuqabilul adama wal malakah. Itu dia bertentangan ataupun melawan kepada adam, tidak ada, dan malakah, pemilikan. Lianna hasilun ma qalahul hukama, kerana apa yang kita faham daripada perkataan hukama, annal amrayna al-mutaqabilaina ma yamtani'u ijtima'uhuma ma'a ittihadi zaman wal-zati wal-jihati. Kerana kata hukama, hasyiah ni kata ni, ini mungkin tak berkaitlah dengan usul fiqh secara langsung, tapi dia punya point, dia punya content tu dia kata, dia punya gist itu ialah setiap dua perkara yang bertentangan, am dan khas, itu dipanggil benda yang mutaqabilah, benda yang bertentangan. Dia berbeza dengan tidak sama. Benda yang tak sama, tak mesti tak bertentangan. Itu kena clear tu. Kalau kiri, kalau depan belakang, tu bertentangan. Tapi kalau kiri dengan depan, mungkin tak bertentangan. Dia boleh. Saya dekat kiri depan. Kalau kata saya dekat depan belakang, macam mana tu? Saya berada di depan belakang rumah tu. Payah nak faham. Tapi kalau kata saya dekat kiri depan, kita boleh faham sikit. Jadi, kiri dan depan tu bukan bertentangan. Yang bertentangan ni, yang muqabalah ni, yang tak boleh kita nak ngam. Laki perempuan, bertentangan ke tak bertentangan? Tak. Buktinya apa? Boleh kahwin. yang bertentangan apa? Yang bertentangan perempuan lah. Itu bertentangan. Tak say lah. Tak say untuk kahwin lah. Untuk geng boleh. Untuk kahwin tak boleh. Jadi, amrain mutaqabilan ni apa? Yamtani'u ijtima'uhuma. Tak boleh nak join lah. Tak boleh nak negatif positif. Tu dia. Senang faham. Dalam masa yang sama, dalam zat yang sama, dalam arah yang sama. Tak boleh. Okay, tapi tak apa. Saya pagi hari kat depan rumah jual kawan pisang. Contoh lah. Petang-petang belakang rumah pula. Saya baju. Itu tak apa. Okey. Arah tak apa. Okey, lain-lain arah tak apa. Saya berada di depan rumah. Kan? Okey. Pada sisi pandang di depan, saya kat depan rumah. Pada sisi pandang dekat sisi lain, saya di belakang. Contoh itulah. Kan? Orang yang kalau kita menghadap ke jalan raya, okey, mereka yang menghadap kita kata awak dekat depan saya. Tapi kalau orang tu berada kat belakang kita, saya kat belakang awak. Lain pula punya point dia. Okey, itu maksud berbeza jihad dan juga berbeza zaman. Maksud apa? Cerita qalan ni apa? Khas ami yang tak ngam. Ini adalah merupakan benda yang umum dan khusus. Tak boleh. Dia boleh kata dia umum pada satu pihak, khusus pada pihak yang lain. Itu tak apa. Tapi kalau dia am dan khas berhimpun pada satu sisi pandangan, tak boleh. Itu maksud khas yuqabilul 'ama. Okey? Fa yuqalu fihi, dan dikatakan ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasin. Apa yang tak boleh, ni khas kan. Apa yang tak boleh dia nak bawa, dia nak cater, dia nak include, dia nak masukkan sekali dua perkara dan juga lebih tanpa hasar. Ini apa yang boleh ke tak boleh, apa yang tak boleh. Kalau am,
ma yatanawal, apa yang boleh menghimpunkan, membawa dua perkara dan juga banyak. Itu am. Tapi kalau khas, apa yang tak boleh? Dua pun tak boleh, tiga pun tak boleh, apa yang boleh? Satu je boleh. Itu dia panggil khas. Wa takhsis, beza nah. Khas itu memang dah dia tu khas. Tapi kalau takhsis tu apa? Tamyizu ba'dil jumlati. Kita sendiri yang mengkhususkan dia. Dia macam am, tapi kita takhsiskan dia. Dia ni am ni, tapi kita takhsis. Perbuatan takhsis tu sendiri dia panggil takhsis. Okey? Contoh macam hadis kullu bid'atin dalalah itu dipanggil am makhsus. Kullu bid'atin tu, kullu tu am. Tapi hadis ini makhsus. Am yang dia khususkan. Dia am tapi dikhususkan. Okay? Tamyizu ba'dil jumlati ay ikhrajihi boleh. Ikhrajahu boleh. Iaitu mengeluarkan. Ikhrajil mu'ahidina min qawlihi ta'ala, seperti kita mengeluarkan mereka yang berbai'ah ataupun membuat perjanjian dalam kalimah faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamu shalah, sampai hari ayat dia. Allah kata faqtul musyrikin, bunuhlah musyrikin. Ingat balik alif lam tu juga adalah am. Kan alif lam tu adalah am. Bukankah sirah al-amr ataupun am itu sirah am itu ada alif lam. Jadi musyrikin tu am ke? Am tu. Bunuh belaka lah musyrikin. Jangan dulu baca betul-betul. Rupanya dalam musyrikin tu ada taksis. Apa dia? Allah kecualikan mereka yang dah ada perjanjian keselamatan dengan Nabi ketika zaman Bai'atul Aqabah. Kan Bai'ah Aqabah. Aqabah Hudaybiyah kan. Maknanya kalimah Allah kata bunuhlah musyrikin tu bukan semua. Bukan am. Am tu ada khusus dia. Melainkan mereka yang ada perjanjian, jangan bunuh. Okey? Itu dia maknanya. Itu macam mana kamu kata ada am kat sini, ada khas kat sini ya? Dia menerusi proses taksis. Proses pentaksisan di situ. Okey. Itu yang anak kata hari tu. Dalam kita punya nas Quran banyak am makhsus. Benda yang am taksiskan. Am taksis. Okey? Okey. Aqsamul mukhassas. Aqsam perkara yang dikhususkan, bukan mukhassis, mukhassas jadi maf'ul. Wazan maf'ul. Pembahagian perkara yang dikhususkan. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Ada dua jenis mukhassas. Al-awwal muttasilun wa tsani munfasilun. Anwa'ul mukhassas muttasili. Anwa'ul mukhassasi muttasili. Baca betul Anwa'ul mukhassasi muttasili. Fal muttasilu al-istisna'u wa sayati misaluhu. Tapi yang muttasil yang bentuk pengecualian akan bincang kemudian. Nanti sabar dulu. Wasyarru. Sekarang ni kita tengok satu bahagian dipanggil. Kita rusuh balik kita punya kharitah azhin kita. Kita minda kita. Am lain, khas lain. Nanti bila belajar macam ni, orang dulu macam ni dia punya kerangan macam ni lah, nasar. Terus ya. Zaman kita ni kena buat kotak baru nampak. Orang dulu dia cerdik, dia tak payah buat kotak, dia nampak. Tapi tengok dia punya bahas pun berkotak-kotak dah. Cuma tak ada kotak aja. Kita kotakkanlah, kita buat dia punya syajarah ataupun dia punya kharitah peta minda tu. Jadi ada am, ada khas. Bawah khas tu pula ada taksis. Bawah taksis ada pula yang panggil mukhassis, muttasil dan munfasil. Okey. Maka fasyartu lahu akrama bani tamim, akrim bani tamimin in ja'uka ay ja'ina minhum. Akrim nombor 4 tengok bawah ni dia kata apa? Al-ja'in afada bihadha adam tawaqquf ikrami ba'dihim ala maji'i ba'din al-mutawahhimi min al-'am wa huwa dhamirun ja'uka li'anna al-hukma fil 'ami kulliyatun. Okey. Dia kata apa? Ini syarat. Macam mana akan berlakunya taksis muttasil pada syarat? Dia kata apa? Akrim, muliakanlah.
Bani Tamim, orang Bani Tamim. In ja'uka, kalau dia datang kepada kamu. Nah, Man, cuba cerita sikit Man, mana yang mutasil, mana yang mukhassas tu Man? Cuba try. Try and error. If Yang error, Bani we can Tamim correct tu munfasil Doktor. Bani Tamim tu munfasil. Fasil. Ya. Macam mana anda boleh cakap yang tu? Sebab dia dah khususkan kepada Bani Tamim. Bani Tamim tu umum tu bang. Oh. Tak apa, tengok dia kata apa? Muliakan Bani Tamim. Wah, moy Bani Tamim. Cek dekat pendaftaran negara ada 3 juta orang. Wah, jenuh ha. Jenuh aku nak muliakan ramai-ramai ni. Tapi dia buat syarat. In ja'uka, kalau depa mai kat hang. Kalau depa ni, kalau dia orang ni pergi kat kamu. Kalau dia orang ni, Bani Tamim ni datang rumah kamu, muliakan dia. Itu maksud dia. Jadi, apa yang kita boleh faham? Bani Tamim tu am. Mana ada am, Ustaz? Am ni manusia. Tak. Tengok balik, kalimah am tu apa? Ialah ma yatanawalu syai'ain fasa'idan. Apa yang membawa lebih daripada 2. Jangan tengok konteks manusia. Tengok konteks Bani Tamim tu. Berapa ramai Bani Tamim tu? Berapa ramai orang di dalam tu? Ramai lah, beribu, puluh ribu. Itu am lah. Muliakan ke semua Bani Tamim. Am. Tapi lepas tu datang syarat yang muttasil. Muttasil yang takhsis. Apa dia? In ja'uka. Kalau datang kepada kamu. Iaitu ja'ina minhu, yang datang. Kesimpulannya, poin dia, kamu muliakan Bani Tamim yang datang kepada kamu. Bukan semua. Yang duduk dalam rumah, yang tengah pergi pantai tu, BIP dia lah. Yang tengah buang air tandas tu jangan kacau. Pergi rumah dia pula, saya nak muliakan lah. Mereka tengah buang air, kita nak kacau ni boleh. Kan? Maksud memuliakan tu, muliakan Bani Tamim yang datang kepada kamu. Jadi yang datang kepada kamu tu, orang ke? Orang. Ramai ke? Tak semualah. 2-3 orang je. 2-3 orang itulah yang panggil yang mukhassas. Tapi dia mukhassas dengan benda yang mutasil. Apa mutasilnya? Kan bersambung tu. Muliakan Bani Tamim yang datang kepada kamu. Yang datang kepada kamu tu bersambung dengan amnya. Akrim Bani Tamim. Makanlah semua makanan ni atas meja ni. Oh am. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi sesuap je. Alamak. Kan dah happy lah. Ada kek coklat indulgent lah. Ada nasi kambing lah. Tiba-tiba adalah dia punya syarat yang mutasil tu, tapi sesuap je. Jenuh. Makan sikit-sikit, sedap lah. Banyak lah, tapi Allah tak puas lah kan. Mau makan cream puff. Cream puff tu sedap tu. Makan sesuap je makan. Kenapa pula? Ada syaratul mutasil yang itu merupakan mukhassas kepada am. Apa dia? Makanlah ke semua makanan atas meja ni. Alhamdulillah. Tapi sesuap sahaja. Itu syarat yang mutasil yang mukhassas, yang membuatkan benda tu dikecilkan skop dia. Tapi yang takhsis tu datang dengan mutasil. Apa dia? Bersambung terus daripada ucapan am itu. Semua pelajar sila balik ke rumah. Semua suka, alhamdulillah. Melainkan yang bernama pelajar. Pula. Itu payah tu. Itu banyak mantik itu. Semua pelajar balik ke rumah, melainkan yang masih belajar. Payah. Itu tak tahu tak tu lah. Semua pelajar balik ke rumah, melainkan tingkatan 1. So, kata 1 tu ialah orang yang ditaksiskan. Okay, taksis yang berbentuk apa? Taksis yang berbentuk apa ni? Taksis yang berbentuk muttasil. Okay, muttasil. Dia bersambung dengan am yang disebutkan tu. Apa lagi? Banyak lagi lah kan. Semua yang mengambil vaksin 2 dos boleh merentas negeri. Alhamdulillah. Bersyukur lah semua. Melainkan mereka yang ada penyakit kritikal.
Tak boleh. Ataupun yang kronik tak boleh. Ada kecaman ni dah tinggi tak boleh. Yang sihat-sihat boleh lah. Jadi bila dikatakan setiap yang telah pun menerima lengkap 2 dos boleh merentas negeri, itu am. Ramai lah. Malaysia dah dikatakan kalau 2 dos tu tak sampai lagi 10%. Tapi yang 1 dos lebih dah 10%. 14% lah kita kat Malaysia ni dapat 1 dos. Tapi bila 2 dos tak ramai. Tapi dia kata boleh rentas negeri. Yang penting kamu tidak ada penyakit kronik. Jadi itu adalah taksis yang berbentuk apa? Berbentuk muttasil. Okey, faham lah. Contoh syarat tu. Muttasil tu pula ada syarat dia. Ada bentuk dia, syarat. Cara kedua, dia panggil taqyidu bis sifati. Dia tak buat syarat, dia buat menentukan ataupun menentukan sifat tertentu. Contoh, akrim bani tamim, tamimi ke tamimah. Itu mamnu' nasarah ke tak tu? Nahu, macam mana nahu? Siapa boleh kasih idea? Tamimi ke tamimah? Wazan fa'al tak tu? Tak. Kan? Bukan wazan fa'al tu. Cara mudah jumuk? Bukan. Apa dia punya sebab, dia punya illatayn ni? Illah apa? Ada illah fa'al tak ada? Tamim, fa'il ada. Ni sifat ke? Dia bukan sifat. Dia kalau illatayn tu mestilah dia wazan fa'al dan sifat. Tak ada. So bani tamimi lah kita baca kan. Akrim bani tamimil fuqaha ataupun bani tamimin al fuqaha ke i ke u. Man? Mana aku dengar ni? Fuqaha dia tu. Yalah, fuqaha tu a ke i u. Sebab apa? Sebab ada, saya pun tak tahu sebab apa. Sebab apa? Sebab boleh bagi tahu. Hal. Dia kalau bila anda kata nasab tu bermain otak kita tak hal tamyiz. Itu je. Hal tak mungkin. Hal cuma akan terbina dalam bentuk isim fa'il ataupun isim maf'ul. Tapi kalau tamyiz, itu ada kemungkinan lah. Kan? Tamyiz tu ada kemungkinan. Is jadi apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kah? Sebab bani tamim, tapi kalau mudhafun ilaih ni dia ada kan prinsip dia, ada prinsip dia. Bila mudhafun ilaih itu daiman, biasanya yang kecil idhafah kepada yang besar. Kan? Syariah Islamiyah. Syariah tu benda yang dalam Islam tu sendiri. Macam itulah dia punya madrasah ibtidaiyah. Dia ada dia punya konsep tu. Tapi kalau Bani Tamim tu umum, tiba-tiba fuqaha jadi kecil. Dia jadi pelik sikit lah kalau kita nak kata. Sifat, payah juga. Fuqaha sifat kepada Bani Tamim. Yang sesuai kita kata itu apa? Itu merupakan apa? Kalau orang dia nak main-main, dia kata tak. Ini jadi mudhafun ilaih, ini maf'ulun bih ni. Maf'ulun bih sani. Pandailah dia. Akrim al-fuqaha min Bani Tamim. Ada mazhab lah lagu tu kan. Ya. Ada yang satu buku Imam Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli, siapa nama imam tu? Bukan Iraqi. Al-Arifi nama imam Islam ni. Al-Mustaqillah bil adillah fi hal al-anfaz al-ajrumiyah. Dia buat satu kitab khas, dia karang ataupun dia syarah al-ajrumiyah, tapi dia rad ataupun dia naqad pemikiran ataupun hujah-hujah dalam ilmu nahwu. Macam-macam nahwu ni banyak dia punya cabangan dia. Orang lughah belajar pening kepala. Tak sampai 25 tahun kepala dah beruban ataupun dah botak dah. Okey. Tapi yang paling sesuai kita kata itu merupakan tamyiz. Akrim bani tamimi, bani mudhafun ilaih wa huwa mudhaf tamimi apa mudhafun ilaih majrur fuqaha tamyiz dia. Apa tamyiz dia? Dia tamyiz lah. Muliakan Bani Tamim tapi fuqaha dia. Okey. Yang semua. So dia panggil tu taqyid bis sifah. Kamu muliakan tau Bani Tamim tu. Semua ke ramai
Fuqaha dia cukup lah, yang alim-alim, yang haprak tak payahlah kan. Yang jadi kutu berhak, kutu tak payahlah, hadapi dia lah. Yang fuqaha tu kena muliakan. Okey. Tapi dalam pandangan ilmu takhsis dan makhsus, khas dan am, dia kata kenapa fuqaha tu apa ni status status dia merupakan dia takhsis daripada Bani Tamim tu. Dia merupakan benda yang ditakhsiskan daripada Bani Tamim tu. Kenapa pula takhsis? Iyalah, Bani Tamim tu kan besar, banyak. Ada 1 juta orang. Tapi yang kita kena muliakan tak apa, fuqaha je. Kita cek lah, 3 orang yang fuqaha tak ramai. 3 orang je lah. 3 orang je. Jadi kenapa kamu kata 3 orang? Sedangkan Bani Tamim tu ramai. Sebab saya faham ini merupakan takhsis yang berbentuk taqyid bisifah. Pengkhususan yang berbentuk dikaitkan dengan sifat tertentu. Fuqaha. Bukan Tamim tu, fuqaha tu. Ataupun dalam masa lain, muliakanlah fuqaha di kalangan Bani Tamim. Okey ya. Itu pada pandangan sisi usuliyin. Mesti kamu antum tanya, apa belajar benda ni? Ini bukan Quran ni. Tak. Benda ni contoh untuk kita boleh apply bila kita baca nususul hadis ataupun Al-Quranul Karim. Okey. Jadi ada tak sebenarnya am itu dipandang am. Kadang-kadang dia akan mengalami proses taksis, apatah lagi yang dia ni syarat yang muttasil, syarat yang bersambung macam tadi itu. Akrim Bani Tamimin in ja'uka. Siapa nak kita muliakan? Yang datang kepada kamu. Ataupun yang dikaitkan ataupun dicorakkan dengan sifat tertentu. Muliakan Bani Tamim yang fuqahanya sahaja. Okey. Itu dipanggil proses taksis dan ini banyak dalam Nasul Quran. Dan pembinaan hukum-hukum pun banyak macam ni. Yang antum baca itulah syarat sah solat, baligh, syarat yang mukallaf, baligh, berakal semua. Itu adalah merupakan taksis. Walaupun Allah kata wa aqimus solah, dirikan solat, tunaikan zakat, siapa dia? Baligh, berakal lah. Kenapa pula ditakhsiskan dengan hadis yang lain? Rufi'al qalam wa an salasatin. Diangkat pen. Pen apa pula ni? Pen apa? Pen merah ke apa? Pen merah hijau tak ada. Pen tulis kesalahan manusia. Jadi yang daripada kanak-kanak tak kena salah. Yang belum baligh tak salah. Kanak-kanak samalah. Yang gila tak salah. Yang paksa tak salah. Jadi yang wajib mukallafnya, wajib solat dan zakatnya ialah mereka yang beralif dan berakal. Jadi baligh berakal tu main mana tu? Taksis tu. Daripada hadis yang lain. Itu di situlah akan terbinanya hukum. Yang kita dapat apa? Syarat-syarat sah solat, baligh, berakal, bersih, sekian. Kan? Yang itu dah siap. Tapi fuqaha ataupun usuliyun dia membina hukum macam tu. Dia combine, dia merge dan combine dan sebagainya. Jadilah dia hukum taklifi kepada kita. Okey, nampak nah? Okey. Awalan. Ini pun panjang ni. Tak apa, kita koko dulu. Baca sikit lah. Sampai sini lah. Sampai asyaratul awalu. Awalan, al-istisna'u wa syurutuhu. Istisna' dan syarat-syaratnya. Istisna' itu apa? Pengecualian. Nombor 2 dia kata apa? Haqiqi wa huwal muttasil. Yang hakiki ni adalah yang muttasil. Tadi itu contohnya. Kama marrah. Dah pun kita bincangkan. Li'annahul mutabadar indal itlaq. Kenapa mutasil tu kita boleh faham hakikat? Sebab kita nampak, kita dengar. Tolong muliakan Bani Tamimnya yang mai kepada hang. Yang mai kepada hang ataupun yang datang kepada kamu tu. Faham tak tu? Faham. Apa yang kau faham? Yang datang tu lah. Itu mutabadar yang masuk terus dalam otak kita. Itu dipanggil mutasil. Hakiki, senang nak nampak. Okay, senang. Oleh itu, wa yutlaqul istisna haqiqatan ala siratin. Dan dilontarkan perkataan istisna itu secara hakikat pada sirah tersebut. Apa dia? Illa zaidan, illa himaran dan sebagainya lah. Jadi benda itu senang. Yang hakiki ni senang. Kita nampak kan? Apa istisna ni? Ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalam. Ini juga istilah ataupun takrif daripada ulama nahwu. Mengeluarkan apa yang kalau tidak kerananya dia akan masuk ke dalam kalam itu. Contohnya, ja'al qawmu illa zaidan boleh,
Ja'al qaumu illa Zaidun boleh belaka. Dua boleh Zaidun tak boleh. Okey. Ja'al qaumu illa Zaidan boleh. Ja'al qaumu illa Zaidan boleh. Jadi apa cerita istisna ni? Jadi di sini kita nampak ada kalanya ilmu usul ni terkait dengan nas. Betul? Ada kalanya ilmu usul ni terkait dengan akal, mantik. Betul? Ada kalanya ilmu usul terkait dengan bahasa. Itulah dia muqawwamah ataupun tiang-tiang utama dalam ilmu usul. Hukum syarak, bahasa dan akal. Okey, istisna ni dia kata macam mana? Kalaulah tak ada kalimah itu, setentunya dia akan masuk dalam kalam tersebut. Contohnya, Ja'al qawmu illa Zaidan. Datang kaum itu, datang kaum Arab ni, kaum ni dipanggil kelompok, kumpulan. Tentu jangan gambarkan kaum tu ni kaum Aceh, kaum Minang, bukan. Dia bukan lagu tu, bukan kaum Arab ke kaum Bangladesh, bukan. Kaum tu kumpulan. Kalau antum baca hadis atau baca buku surah, akan nampak penggunaan kata kalimah kaum ni. Wa nahnu fil an wa nahnu fi sahat wa nahnu fi diffati hadhi wa qum fi diffati ukhra. Kami ni dekat sini, depa lah lebih kurang lah. Dia orang. Tu kita punya bahasa lah. Dia orang. Dekat sana. Kaum tu dia orang. Okay? Dia orang tu macam-macam lah. Kumpulan sana ke, orang kampung sana ke, tu dipanggil kaum. Okay? Itu Arab punya term lah. Ja'al qaum, datang kaum tersebut ataupun datang tim tu ataupun kumpulan tu melainkan Zaid. Cuba kita buang kalimah illa. Buang illa. Zaid tu apa guna dia? Tak guna Zaid tu. Zaid tu dah ada dalam kaum tu sendiri. Datang kaum tersebut melainkan Zaid. Cuba kita buangkan melainkan. Datang kaum itu, datang kumpulan itu Zaid. Apa hal pula Zaid itu? Buang Zaid tu. Kenapa pula? Zaid dah ada dalam kaum tu. Tapi bila ada illa, mengeluarkan Zaid daripada kaum tersebut. Dalam kelas itu ada semua orang melainkan Luqman. Jadi Luqman tu ada tak ada? Tak ada lah. Kenapa pula? Sebab dah dikeluarkan dengan kalimah melainkan. Itu point dia. Jadi istisna tu apa? Kita mengeluarkan sesuatu dengan kalimah illa. Jika tidak kerana kalimah illa itu, semestinya Zaid itu akan berada dalam kaum tersebut. La dakhala fil kalam. Itu maksud, itu terma definisi yang jami' wal mani' yang diberikan oleh ulama an-nuhah, ulama nahwu, yang juga dipakai oleh ulama usul dalam mentarifkan al-istisna. Okey. Bawah ni baca sedap tapi kita tunggu dulu. Kita biar dulu. Kita jalan dulu. Nanti kita lihat ataupun nanti kita tengok sikit atas ni. Bila-bila ke minggu depan sebelum kita akan tengok yang syartul al-awwalu insya-Allah. Okey, cukuplah untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wassalam.